Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi, masih lagi daripada subtopik yang sama, iaitu gerakan linear. Okey, kita akan uji gerakan linear. Ingat, bila sebut gerakan linear, ia akan berkait rapat dengan 4 benda yang kita dah tahu tadi, iaitu apa? Jarak, sesaran, laju, hal laju dan pecutan. Okey, kita akan menggunakan jangka masa detik. Okay, ini adalah contoh gambar jangka masa detik, dan yang kertas ni dia memanjang ni, okey, namanya pita detik. Okey, pita detik ni dia akan bergerak apabila kita melepaskan troli pada satu kecondongan landasan yang telah kita tetapkan. Okey, dan kita mesti sambungkan kepada bekalan kuasa arus ulang-alik, di mana frekuensi dia adalah 50 Hz. Okey, cuba kalau baca, tengok kat sini, dia akan cakap jangka masa detik dikendalikan oleh arus ulang-alik berfrekuensi 50 Hz, membuat 50 titik dalam masa 1 saat pada pita detik. Okay, selang masa antara 2 titik berturutan dikenali sebagai 1 detik. Okay, jadi 1 detik bersama dengan 1 bahagi dengan 50 saat. Okay, jadi kita dapat 0.02 saat. Jadi untuk setiap 1 detik, nilai dia adalah 0.02 saat. Jadi kalau 5 detik, 5 kali 0.02 saat. Dan seterusnya, kalau ada 10 detik, 10 kali 0.02 saat. Kalau ada 14 detik, 14 kali 0.02 saat. Okey, kita tengok dekat rajah 2.9, okay, di mana apabila sebahagian daripada pita detik yang ditarik oleh suatu objek yang bergerak secara linear pada satu garis lurus. Okay, arah gerakan pita detik, okay, bila kita lepaskan troli tadi, nanti dia akan ada titik-titik pada pita detik. Okay, cuba tengok. Okay, detik yang pertama kita dapat berdasarkan titik yang berturutan. Maksudnya titik yang pertama dengan titik yang kedua kita panggil sebagai detik yang pertama. Titik kedua dengan titik ketiga dia panggil sebagai detik kedua, dan seterusnya. Okey, jadi bila ada 5 detik yang terhasil, maka berapakah masa yang diambil oleh 5 detik tersebut? Okey, 5 detik kali dengan 0.02, sebab 0.02 ni adalah bersamaan dengan 1 detik. So kita dapatlah 0.10 saat. Okey, pita detik boleh merekod sesaran bagi objek bergerak dan juga masa yang diambil. Sebenarnya kita bolehlah hitung hal laju dan pecutan. Kita tengok contoh hal laju dulu. Okey, arah gerakan ke kanan kita, dan apabila ada titik yang terhasil, maka kita akan dapat berapa detik yang ada. Okay, so antara titik 1 ke titik 2 dapat detik yang pertama, dan akhirnya kita dapatlah detik yang ke-6. Okay, sesaran adalah jarak yang terpendek yang dilalui oleh arah gerakan. Jadi kita ambil, kita ukur daripada titik yang pertama hingga titik yang ke-7. Okay, itulah sesaran dia, titik awal ke titik yang akhir. Okay, so masa yang diambil adalah 6 detik. So 6 detik kali 0.02 saat dapatlah 0.12 saat. So apakah formula hal laju? Hal laju velocity sama dengan sesaran bahagi dengan masa. Okay, berapa sesaran yang kita dapat kira tadi? 18 cm. Dan berapakah masa yang diambil? 0.12 saat. So kita dapatlah 150 cm per saat. Itu untuk menghitung hal laju. Okay, sekarang kita cuba tengok contoh untuk menghitung pecutan. Okey, contohlah kita buat pula untuk kira pecutan. Kita dapatlah daripada detik yang pertama hingga detik yang ke-7. Okay, bila pecutan, dia melibatkan perubahan hal laju, okay, dan masa perubahan hal laju. Jadi kita kira dulu hal laju awal dan hal laju akhir. Okay, cuba tengok pada detik yang pertama. Okay, sesaran dia adalah 1.2 cm, dan untuk hal laju akhir, sesaran dia adalah 3.6 cm. So kita kaitkan formula. Okey, hal laju awal sesaran bahagi dengan masa. So 1.2 bahagi dengan 0.02. Kenapa 0.02? Sebab 0.02 bersamaan dengan 1 detik. Okay, so dapatlah 60 cm per saat. Okay, untuk hal laju akhir pula, kita ambil pada detik yang ke-7, iaitu antara jarak antara sesaran yang ke-7 dan ke-8.
Okay, jadi berapakah sesaran dia? 3.6 cm. So kita bahagi dengan 0.02 saat. Sama juga untuk tempoh 1 detik. Okay, so kita dapat 180. Okay, masa perubahan hal laju adalah antara masa yang terakhir tolak dengan masa yang pertama, iaitu detik yang ke-7 tolak dengan detik yang pertama. Kita dapatlah 6 detik. Dan kita mesti kali lagi dengan 0.02, iaitu 0.02 mewakili 1 detik. So kita dapatlah 0.12 saat. Okay, apakah formula percutan? A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Kita masuk je ni dalam formula. V kita dah dapat 180 tolak dengan U 60 bahagi dengan masa perubahan hal laju 0.12 saat. So kita kira kita dapat 1000 cm per saat kuasa 2. Okey, aktiviti 2.1 ni cikgu hanya tunjukkan dulu, nanti naik sekolah kita akan, insyaAllah kita akan buat lah. Okey, tujuan dia menggunakan pita detik untuk menentukan sesaran hal laju dan percutan sebuah troli. Okey, bahan yang kita perlukan adalah troli, landasan. Okey, landasan ni ketinggian ni kita akan ikutlah 20 cm boleh. Okay, kita akan ada dia punya nilai-nilai yang tertentu dan dia akan sambung kepada bekalan arus ulang alik yang kita tetapkan sebanyak 50 Hz. Okey, kemudian bila kita lepaskan troli ni, ni di mana pita detik ni kita sambungkan troli ni dengan jangka masa detik kita masukkan, dan bila kita lepaskan dia akan mula menghasilkan detik-detik yang tertentu pada selang masa, pada sesaran yang tertentu. Okey, kita tengok, jika pita detik yang panjang digunakan, jadi lebih banyaklah titik yang dapat dirakam pada pita detik. Okey, jadi untuk hal laju seragam yang pertama ni, kalau kita tengok antara satu titik ke titik yang lain, okey, iaitu jarak sesaran antara setiap detik ke detik yang lain adalah sama, maka kita panggil dia sebagai hal laju seragam. Okey, untuk percutan seragam pula, percutan seragam ni maksudnya setiap detik yang terhasil jarak dia sama. Okey, jarak dia sama. Okey, contoh pita detik yang pertama jarak dia sangat kecil. Okey, naik pita detik yang kedua jarak dia mula bertambah, tapi masih mempunyai sesaran yang sama. Sebab itu dia panggil percutan seragam. Sebab nampak dia ada pertambahan dekat situ, pertambahan masa. Okey, manakala kalau hal laju berkurang secara seragam, okey, maksudnya dekat sini, okey, daripada hal laju dia sangat jauh dan akhirnya dia sangat perlahan. So maksudnya hal laju dia berkurang secara seragam. Okey, selain daripada jangka masa detik, okey, ada juga kita guna sistem photo kit dan pemasa elektronik. Yang ni mungkin lebih jitu sebab nombor digital. So dia dah kira, dah siap-siap antara satu jarak ke jarak yang lain, sesaran antara satu sesaran ke sesaran yang lain, ataupun satu detik ke detik yang lain. Okey, ada banyak ni latihan sebenarnya. Okey, untuk penyelesaian masalah gerakan linear ni cikgu akan sambung pada kelas yang berikutnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.